Tuan, Ya. bolehkah saya bertanya? Ya. Boleh. Apa pandangan Tuan tentang berkaitan tentang pendidikan di negeri Perlis? Oh. Okey, terima kasih ya adik Nur Hafiza. Tahniah lah kerana dapat interview pengarah kan. Okey, kalau tanya saya pandangan pendidikan di negeri Perlis ni, saya rasa ada beberapa penambahbaikan lah yang kita perlu buat. Yang pertama sekali, saya sebagai pengarah, tugas utama saya adalah untuk memperkasakan lah, ya, memperkasakan pengetahuan dan kemahiran staf-staf di JPN dan juga pengetua dan guru besar lah, ya, pengetua dan guru besar. Yang keduanya, saya lihat ada beberapa perkara lah yang kita perlu tambah baik, khususnya tentang pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi adalah menjadi harapan saya, semoga kita di negeri Perlis ni dapat mengaplikasikan apa yang kita katakan pedagogi yang dapat menarik perhatian pelajar-pelajar seperti adik Afriza lah untuk datang ke sekolah, khususnya dalam pendekatan PK21. Apa nasihat Tuan buat kami murid-murid di sekolah Perlis ni? Oh, nasihat saya, adik-adik kena tengok masa depan adik-adik lah. Ya, masa depan adik-adik ni dia bukan macam masa depan saya. Masa depan saya dulu, kami ni belajar nak dapat kerja, nak kerja dengan orang lain, kerja dengan kerajaan ke, kerja dengan syarikat ke. Okey, tetapi masa depan adik-adik banyak dipengaruhi oleh apa yang saya panggilkan Internet of Things. Ya, jadi kebanyakannya daripada adik-adik kena mencari pekerjaan sendiri. Saya macam saya selalu katalah, macam adik ni, adik takkan jadi job seeker lagi, bukan cari kerja lagi, tapi adik akan menjadi job creator, orang yang boleh memberi kerja pada orang lain. Contohnya kan, macam Kuala Perlis ni, saya tengok dia adalah kawasan pelancongan. Ramai orang mai kan, makan ketam, makan seafood apa semua. Jadi mungkin masa depan adik-adik ni adalah menjadi pengusaha makanan laut, tapi bukan yang leke-leke lah, yang besar lah, yang ada restoran besar, yang boleh create apa menu-menu yang orang suka dan sebagainya. Jadi sebab itu di sekolah ni saya menekankan pada 3 perkara, iaitu satu, pengetahuan yang kita belajar dalam kelas, yang keduanya kemahiran yang mungkin kita belajar dalam dan luar kelas, yang ketiganya adalah nilai-nilai. Jadi kita nak jadi orang yang bagus lah. Terima kasih kepada Encik Nahludin kerana meluangkan masa dengan Kolarian Channel. Saya Nur Afriza, wartawan Kolarian Channel, melaporkan untuk anda. Sekian, terima kasih. Jadi inilah tagline Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Kita letak mengakar, merimbun, menggapai awan. Dia kena mengakar dulu, lepas tu dia kena merimbun. Daripada akar yang bagus, akar yang baik, dia baru tumbuh batang yang besar macam saya kata tadi lah. Go to be the best ni lebih kepada apa yang kita nak apa yang kita nak capai. Apa saja bidang yang kita buat, kita mesti nak jadi yang terbaik. Macam go to be the best tu, tahu macam kita kena ayat depan tu sikit kena transform kan? Transform Transform for the best. for the best. Kemudian yang bawah dalam tu dia ada satu bilik saja tapi ada 3 bil. Kita pecah pada 3, kita konsep minimalize. Maksudnya beralih belah ni dia duduk tepi laut, beralih belah ni duduk dalam tepi bendang. Beralih belah ni kita konsep kita macam tu lah, kita akan cuba buat. Captain America. Ini kita tengok sini, kita tengok yang positif, dia ada juga yang negatif, tapi kita tak tepilah yang tu, kita tengok sini. Kalau tengok sejarah cerita dia tu, dia transform diri dia tu. Kita nak transform diri, bermakna kesemua kita di sini kita kena ubah. Kita kena transform, baru kita boleh bergerak ke depan. Kalau takat kami saja barisan pentadbir saja yang transform, guru-guru tak transform, bagaimana mungkin kita nak transform sekolah? Kemudian kita tengok di sini dia ada sifat patriotik. Kemudian dia sentiasa bertenaga. Kita sama juga konsep dia dengan kita di sekolah, kita kena sentiasa bertenaga. Kemudian dia kena berani. Berani ni berani pelbagai lah. Berani dari segi benda baru, mencuba sesuatu benda yang baru. Berani membuat keputusan, macam-macam lah bila sebut berani ni. Kemudian yang penting ialah perancang strategi. Kemudian tidak pernah kenal putus asa. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang Islam, kita wajib
tak boleh berputus asa, sentiasa kena berserah dan sentiasa kena berdoa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, kerja buat kita ni Allah Taala izin, dan yang akhir sekali adalah sentiasa bersedia. Bersedia dalam apa jua keadaan. Baik, jadi kita kena bersiap sedia dari segi perubahan-perubahan yang terbaru. Penggunaan-penggunaan macam saya sebutkan tadi, sebab tu saya sediakan dulu kemudahan supaya saya boleh sediakan benda baru. Dan yang terbaru kita akan dapat satu smartboard dengan nilai 10,000 unit, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Guru Besar, dulu best student MPQL ke? Okey, cikgu-cikgu, pegawai-pegawai saya. Jadi tahniah lah ya. Ini yang kita katakan bila kita dengar presentation ni, kita tak tahu nak tanya apa. Kan? Jadi kita kalau nak presentation kita ni sampai level tu lah, orang macam tak tahu nak tanya apa. Ataupun dia tak tahu nak tanya apa, dia tak faham. Boleh tak? Tapi yang ni bukan dia tak faham. Yang ni sebab saya rasa hampir complete. Saya pun tak tahulah nak komen apa. Okey, apa-apa pun tahniah pada Tuan Guru Besar dan kru lah, tolong kanan cikgu-cikgu. Okey, yang pertamanya sekali kita kena lihat yang kita ni adalah sekolah rendah. Sekolah rendah ni dia adalah membentuk foundation lah, foundation asas. Jadi akar tu betul lah tu, dibentuk di sini lah. Terutama kita satu pra sekolah, kita satu dan dua tingkatan pula. Dia 1, dia 2, dia 3. Lepas tu kita nak bagi dia merimbun. Kan? Mungkin jam 4, jam 5. Tu nak capai awal ni kadang-kadang kita tak dan pun. Tapi sekolah mana yang dia akan pi. Jadi alhamdulillah lah saya dah pi sekolah menengah Kuala tadi, dan kemudian saya datang ke sekolah rendah ni. Jadi saya nampak macam kesinambungan tu ada. Wujud. Sebab bila Guru Besar cerita tarik kabel apa semua, sana dah cerita Microsoft, dah cerita apa semua. Jadi memang macam tu lah. Sebab saya terlibat dalam rugby kan. Banyak kadang-kadang kami buat bangunan rugby ni, sekolah rendah banyak. Tapi bila naik sekolah menengah, tak ada sekolah menengah yang ada rugby. Jadi mati macam tu lah bakat tu. Jadi secara tak langsungnya continuity tu dah ada, dah nampak. Jadi alhamdulillah lah. Jadi mungkin kita ni tak boleh tengok satu-satu sekolah ya, kita kena tengok continuity dia tu ke sekolah mana. Jadi nampaknya apa yang dibuat di sini tu betul lah dengan apa yang juga berlaku di sana. Okey, cuma kita kena lihat fasa transisi budak ni lah. Dia banyak pengaruh environment di luar. Kan, mungkin di sekolah rendah ni dia tak berapa sangat, dia ikut lagi cakap kita. Tapi di sekolah menengah tu macam-macam lah environment dia. Nak pula di kawasan Kuala Perlis ni kan, kita pun tahu lah kan, kawasan nelayan ni dia banyak lah yang kadang-kadang kita pun tak berapa suka nak sebut. Okey, cuma saya nampak apa yang dipersembahkan pada saya ni adalah satu apa yang memang saya duk harapkan lah. Dan saya rasa bila saya main sekolah rendah yang ni, saya rasa kerja saya tak susah sangat. Kan? Sebab masa jadi pengetua, tugas saya adalah membangunkan middle leaders, penolong kanan, guru kanan dan juga cikgu. Cikgu akan bangunkan budak-budak. Bila jadi pengarah ni, tugas dia naik sikit lah. Dia membangunkan staff-staff di JPN, membangunkan pengetua dan guru besar. Sebab tu mungkin ramai lah dia jadi kecoh lah. Tadi jumpa Exco pun, Exco sebut, dia kata, cikgu tahu tak, kecoh lah kat polis ni, cikgu bagi assignment kat pengetua dengan guru besar. Dia kata ada yang tak lena malam, ada yang nak isi borang pencen lah. Baru kena 5 slide kan, bukan 50 pun, 5 slide dah bagi tahu dah. Slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 apa. Dah bagi panduan dah. Cuma itulah, kita nak tengok keupayaan kan. Saya nak tengok keupayaan sebab saya nak kena set satu benchmark untuk saya. Kalau macam sini ni nampak rayanya macam tak banyak lah Ustaz kan. Duit pun pandai cari, meja pun pandai buat sendiri. Tapi itulah dia sebenarnya. Saya masa jadi pengetua pun macam itulah. Kan, kita dengan cikgu ni, benda yang pertama yang jadi pantang sekali bila dia minta apa-apa, kita jawab kat dia, oh tak ada duit lah cikgu. Habis tentu ya. Dia terror macam mana ICT pun, dia mengajak terror macam mana pun, kita dah down dia habis. Paling-paling pun jawapan dia, tak apa cikgu, duit tak ada lagi tapi kita sama-sama cari.
Kalau boleh jawab, tak apa cikgu. Cikgu ambil lah dulu duit ni, buatlah dulu. Nanti saya cari duit lain, itu lagi bagus lah. Tapi kurang-kurangnya jawapan dia kita sama-sama cari. Kan? Jadi itu kadang-kadang aspek komunikasi, kenapa sekolah tak boleh pi apa semua. Sedangkan kalau kita tengok sumber dia bagus. Tapi kenapa tak boleh pi? Sebab pemimpin dia belum apa-apa cerita tak ada duit. Cerita tak ada duit kan. Susah lah. Cerita tak ada duit, tengok pejabat dia sofa baru. Lagi orang marah kan. Okey, macam tu lah contohnya. Okey, cuma saya tengok apa yang dibuat tadi tu, cara pendekatan apa semua tu betul lah, betul. Cuma yang sekarang ni kita nak tengok adalah mungkin salah satunya yang kita kena tengok adalah pengisian. Aspek pengisian. Tapi road mapping yang Guru Besar buat itu betul lah. Sebelum kita nak mengisi gunakan ICT apa semua, kenalah ada kemudahan dulu. Okey, jadi antara benda yang saya boleh cadangkan di sini adalah pengisian. Cikgu cuba ambil, tengoklah satu pedagogi yang boleh cikgu jadikan dia sebagai showcase sekolah-sekolah polis. Macam saya dulu di Sekolah Sains Teluk Intan. Orang dah tahu lah. Pergi Sekolah Teluk Intan je, dia akan tunjukkan tentang flip classroom dia. Kan dalam flip classroom tu pula kita reka lah sikit. Kita ada guna smartphone, kita ada guna pentaksiran buat project based learning. Itu saya serahkan kepada kreativiti. Carilah dalam internet ke apa kan. Kemudian kita bincang yang kita boleh buat lah. Bukan yang susah-susah kan. Yang kita boleh buat, yang budak kita seronok nak buat, yang cikgu kita seronok nak buat. Tapi kalau sekolah rendah ni lah, saya boleh antara yang saya boleh cadangkan adalah project based learning lah. Budak-budak dia suka buat. Nak pula cikgu-cikgu pula jenis hands on. Kan boleh buat pokok, boleh buat apa kan. Sebab apa, project based learning ni dia banyak menekankan pada proses. Proses tu dia akan mematangkan dan menjadikan budak tu dia intellectual dia, otak dia sentiasa berfikir. Kita budak kita ni semua lebih kurang sama, tapi antara kita nak buat budak tu dia sentiasa berfikir ataupun dia otak dia duduk macam tu kan, dia tak fikir, dia duduk terima kan, duduk suap dia laksa. Dia tak fikir macam mana nak buat laksa. Okey. Jadi itulah yang saya nak minta supaya ada pengisian. Dan kemudian saya pun nampak tadi ada dah start nak buat future classroom apa semua tu satu benda yang cukup bagus lah. Okey, maksudnya di sini kalau kita masuk, okey, kita dah tahu satu dari segi pengurusannya, okey, kita menggunakan aspek kegembiraan, menjadikan cikgu gembira, kerja bersama, okey, dan juga Guru Besar sebagai orang kata penggerak tadi, betul lah. Itu antara benda yang kita boleh showcase. Saya pun nanti nak tengok yang mana sekolah yang tak apa nak boleh pi tu, yang slide dia pun tak apa nak kan, yang pengetua dia pun cakap tak apa nak keluar tu. Saya memang mungkin kena terima lah nanti benchmark. Benchmark kan, sebab benchmark ni adalah salah satu cara kita meningkatkan sekolah-sekolah yang lemah lah. Dari segi bola sepak tadi kan, kita ada kekuatan bola sepak jadi kita tak mau tengok macam bola sepak ni sebagai kita buat tim menang. Kita nak tengok bola sepak ni macam kita wujudkan satu kelab yang dia ada banyak sub unit dia. Mungkin ada di kalangan PIBK ni yang tolong. Lagi satu mungkin boleh buat kelab penyokong. Kita buat kelab penyokong ni kadang-kadang bukan kita nak minta dia sokong bola sangat, tapi kita jadikan tu sebagai untuk dia tolong sekolah, dia support sekolah. Sebab bila dia jadi rasa seronok tu, dia akan macam tu lah dia akan mula start bagi. Dia akan berjangkit lah. Okey, jadi saya okey lah, saya tak ada banyak benda nak cakap sangat. Cuma saya pun percaya apa yang saya nak kata ni pun cikgu-cikgu pun sebenarnya dah ada, menunggu masa je. Menunggu masa nak buat je. Okey, cuma yang last ni kan, okey, benda ni okey. Cumanya kalau kita nak jadikan dia sebagai lebih berkesan lagi kepada sekolah, kita cuba ubah kapten ni jadi macam kena dengan sekolah kita. Kapten Kola ke. Tadi apa? Tadi apa? Tadi apa tu? Yang Kola channel tu kan. Jadi itu yang saya nak beritahu. Sebab tu saya minta Guru Besar tunjuk kat saya superhero. Kan, dan juga superhero ni tidak semestinya superhero yang ada dalam movie. Macam tadi kami pergi ke sekolah Datuk Japar Hassan. Datuk Ali, dia tunjuk kat saya kilang padi Dibor tu.
Dia kata tu superhero dia. Betul lah. Sebab kilang padi tu dia ada ferry, pergi kola. Kata betul. Kemudian kami pergi ke sekolah-sekolah polis, dia tunjuk apa? Bill Gates. Bill Gates kan. Saya kata okey, tak ada masalah. Cumanya bila tunjuk Bill Gates ni, nak kaitkan dengan lokaliti kita tu tak berapa ada kan. Jadi macam sekolah rendah ni, tukarlah Captain America di Captain Cola. Kan. Tapi dia punya elemen apa? Positif attribute dia tu kekalkan lah. Kata ini ciri-ciri Captain Cola. Jadi budak-budak kan suka kan. Lepas tu kalau kreatif lagi, jahit lah kostum Captain Cola kan. Pagi-pagi tunggu budak main sekolah kan. Budak-budak prasekolah. Budak-budak prasekolah ni silap-silap pukul 6 kejut mak dia nak main sekolah, nak jumpa Captain Cola. Itu contoh-contoh dia lah. Yang kita boleh berfikir di luar daripada orang kata fikir daripada kotak je lah. Okey, so keseluruhannya saya ucapkan tahniah lah ya. Tahniah. Cara sambutan tadi pun kita nampak lain. Kan, kita nampak lain. Okey, di samping tu terima kasih lah. Kita tak minta pasal lah. Tapi nampak raya macam boleh main lagi ni. Dia kena ekosistem tu lah. Laksa, pulut udang dengan spera. Dia bukannya karipap. Bukan karipap. Teo pun bukan Teo Lipton ni rasa saya. Dia Teo lama Chuck Rose tu. Dia kena. Okey, jadi itulah jadi tahniah. Jadi insya-Allah lah kita jadikan ni sebagai satu sekolah benchmark lah untuk sekolah rendah. Jadi kalau siapa-siapa main minta ustaz tolong terima, tak payah bagi makan apa ustaz. Minta depa ni. Jadi lagi satu, bila orang benchmark ni pun dia sebenarnya berikan kita sesuatu kebanggaan, semangat yang baik. So kita ada bagi penarafan atas persembahan, atas taklimat apa semua ni. Jadi untuk SK Kuala Perlis ni saya isytiharkan sini akan dapat yang tertinggi sekali lah, penarafan platinum lah untuk perkara ni. Jadi pegawai saya akan datang hantar sijil tu lah nanti ya. Itu sebagai apalah, sebagai orang kata kita menghargai lah apa yang tuan-tuan telah persembahkan pada kita. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa seronok lah untuk hari pertama ni kan. Jadi itulah. Okey, jadi itu saja daripada saya.